الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Kitab Penawar bagi hati, muka surat 49, baris yang ke-12 daripada atas. Surat 49 baris yang ke-12 daripada atas. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Telah berfirman Allah Ta'ala, fa amma man tagha wa asara al-hayata ad-dunya fa innal jahima hiyal ma'wa. Artinya, maka adapun mereka yang melampaui, tagha melampaui akan yang harus kepada yang haram, itu tafsiran dia. Tagha mereka yang melampaui had. Di sini melampaui akan yang harus kepada yang haram, dan memilih ia akan hidup dunia, wa asaral hayatad dunya, dan memilih ia ataupun mengutamakan ia akan hidup dunia. Memilih akan hidup dunia ni memilih dengan dengan tu takluk pada memilih. Memilih ia mereka tadi akan hidup dunia. Memilih ni dengan mengikut keinginan yang diharamkan. Itu tafsiran dia. Wa asaral hayatad dunya, dan memilih ataupun mengutamakan ia akan hidup dunia. Itu ya ayat Quran. Didatangkan tafsiran memilih ni dengan memilih dengan mengikut keinginan hawa nafsu. Keinginan mana ni? Yang diharamkan. Keinginan yang diharamkan. Maka bahawasanya api neraka jahanam itu, ia api neraka jahanam, tempat kediamannya, tempat kediaman mereka yang melampaui dan mereka yang memilih akan hidup dunia. Ini sambungan sifat kecelaan yang ketujuh, kasih akan dunia. Kasih akan dunia, hubbud dunia, kasih akan dunia, sifat kecelaan. Adapun dunia tu tidak dicela. Yang dicelanya adalah kasih akan dunia. Kemudian kasih sampai tahap manakah yang dicela pada syarak? Dia ada tahap dia lah pulaknya. Sebab kita orang awam ni hati memang kasih, sayang, cinta akan dunia. Dunia ni umum. Terdahulu bicara kasih akan harta. Harta termasuk di dalam dunia. Kemudian sifat kecelaan yang keenam, kasih akan kemegahan. Kemegahan pun termasuk daripada perkara dunia. Dan termasuk juga dalam perkara dunia adalah anak cucu. Itu perhiasan dunia. Anak cucu menjadi perhiasan dunia. Jadi anak cucu tu sendiri adalah dunia. Memang kita kasih akan anak cucu.
Memang kita sayang, cinta akan anak cucu. Itu termasuk di dalam kasih akan dunia. Tapi hak mana yang dicela pada syarak, kena letak molek pada situnya. Nak hilang di hati akan dunia, yang ada di hati hanya kasih akan Allah Subhanahu wa taala, itu bergantung kepada kurniaan Allah. Yang Allah Taala campurkan nur di basirah masing-masing. Itu bicara lain. Itu bicara lain. Sampai tahap orang yang sempurna bukan kata tidak kasih akan dunia, bahkan mereka tidak kasih akan akhirah. Sebab sebagaimana dunia itu makhluk Allah, akhirah pun makhluk Allah, syurga pun makhluk Allah. Yang hanya dikasihnya adalah Allah Subhanahu wa taala semata-mata. Ni orang yang sempurna agama, sebab di basirah mereka yang ada hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Ni hak makam aulia lah ni. Pandai ni. Bukan dunia sahaja makhluk Allah, akhirah syurga pun makhluk Allah. Sampai makom aulia, mereka hanya kasih kepada Khalik jua. Makhluk tidak ada di basirah mereka. Ini hak makom kurniaan. Hak sampai tahap ni lah, celek mata ke pejam mata ke, hanya hadir di basirahnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Ni timbul dari ceramah ni. Celek mata hanya memandang Allah, tidak memandang selain daripada Allah. Itu maqam aulia. Kita celek mata pandang apa? Pandang cahaya lah. Kalau bilik itu cerah, pandang kegelapan. Kalau bilik itu api tak buka, mana apa ni? Kalau kita pandang hanyalah yang zahir sahaja. Basirah kita memandang Allah. Tidak. Itu orang awam. Ni tak boleh nak buat-buat ni. Pandai ni. Jadi maknanya hak kata nak hilangkan dunia, hak tu cerita bab kurniaan. Sekarang ni cerita bab kasih sayang cinta dunia pun kira pula tahap mana. Tahap mana kau yang dicela pada syarak. Sebab tak lari kita orang awam ni, memang kasih sayang cinta dunia. Contohnya sayang kepada harta benda, sayang kepada tanah air, sayang kepada keluarga. Itu semua adalah bahagian dunia. Jadi kasih akan dunia macam terdahulu, kasih akan harta, bakhil, sifat kecelaan. Bakhil sifat kecelaan, kasih akan harta sifat kecelaan. Bakhil mana? Bakhil daripada perkara yang wajib. Bakhil daripada perkara yang sunat, itu tidak dicela, tetapi merugikan akhirat. Contoh beginilah, malah daripada kefarduan, tu neraka lah. Malah daripada amal yang sunat, tak neraka, tapi rugi akhirat. Bakhil daripada hak wajib, bakhil daripada zakat, bakhil daripada nafkah yang wajib, tu dicela pada syarak, itu neraka, akan dibelenggu dengan api neraka. Bakhil daripada perkara sunat merugikan akhirat, tapi tidak dicela. Kemudian sama juga kasih akan harta. Dia antara bakhil dengan kasih akan harta. Kasih akan hartalah, kasih akan harta itulah yang mendorong kepada bakhil. Kasih mana ni? Kasih akan harta sehingga bakhil daripada kewajipan. Itu yang dicela pada syarak. Kasih akan harta, tetapi kalau zakat itu kewajipan, kalau nafkah itu kewajipan, ditunaikan juga. Hak tu kasih akan harta yang tidak dicela pada syarak.
Dia kasih akan harta mana dicela pada syarak ni. Kasih akan harta yang menjadi ni asbab kepada bakhil daripada kewajipan. Sama nanti kita bicara tentang kasih akan dunia sehingga membelakangkan hukum. Kasih akan anak cucu sehingga membelakangkan hukum. Kasih pada anak cucu hukum belakang kira. Janji anak cucu kita nak apa pun kita tunaikan. Salah ni dengan hukum. Nak buat macam mana? Tu je lah anak kitanya, tu je lah cucu kitanya, contoh. Tapi kalau kasih sayang sangat-sangat pada anak cucu, pada ni kalau cuculah pulaknya kalau orang tua. Kalau cucu tak ada, dak nerti tutuknya. Kasih sayang, cinta sungguh-sungguh kepada cucu, tak lena tidur. Tapi walaupun sayang seumpama tu, kalau buat perkara hak Tuhan larang, janganlah. Tu tidak akan biarkan. Kasih sayang sungguh-sungguh. Tapi kalau dak semayang, siap. Kalau dak semayang, kalau buat menurut Tuhan larang, siap. Dah kata kasih sayang cinta siapa tak lain tidur, betul lah. Tapi taklah sampai ke kasih akan anak cucu nisbah ke dunia sampai ke membelakangkan hukum. Ada orang kasih sayang kepada anak cucu ni, nak gerak pagi pun sayang. Siang ke budak tu, semalam dia tidur lewat, dah kerja apa? Main game. Ada ni. Malam minggu je lah boleh tidur lewatnya. Hari sekolah tak boleh tidur lewat, pagi kena bangun awal dah. Jadi malam minggu je dia tidur lewat. Lepas tu subuh tu macam mana? Biarlah ke siang ke dia. Dia bukan ni. Membelakangkan syarak. Ni hak dicela pada syarak. Ada ni. Tapi kalau kasih akan anak cucu, kasih akan dunia, tapi bab hukum hakam sensitif. Ni tidak dicela pada syarak. Kemudian yang dibicara minggu lepasnya berkaitan dengan apakah dia dunia. Apakah dia dunia? Dahulu sifat kecelaan yang keenam, kasih akan kemegahan. Kasih akan kemegahan itu yang dicela pada syarak. Sebelum didatangkan kasih akan kemegahan, apa dia kemegahan? Ini hak kaedah susunan dalam kitab Penambah Hati ni. Sekarang sifat kecelaan yang ketujuhnya adalah kasih akan dunia. Apa dia dunia? Didatangkan dua takrifan dunia. Tarifan dunia pertama, tiap-tiap barang yang di atas muka bumi, daripada segala yang diingini dan segala yang sedap-sedap dan segala mata yang diingini akan dia oleh nafsu dan loba ia atasnya. Itu dunia. Tapi takrifan yang mudahnya adalah takrifan yang kedua. Mana dunia? Bahawasanya dunia itu tiap-tiap barang yang tiada memberi manfaat, memberi guna, kemudian daripada mati. Sebaliknya, dan akhirah itu tiap-tiap yang memberi manfaat, kemudian daripada mati, sekalipun ada ia tiap-tiap yang beri manfaat itu di dalam dunia. Ada gitu. Ini yang mudah. Dunia ni tiap-tiap barang yang tiada memberi manfaat, tiada memberi guna, kemudian daripada mati walaupun rupa akhirah. Sebaliknya akhirah itu tiap-tiap yang memberi manfaat, kemudian daripada mati walaupun rupanya rupa dunia. Itu lebih mudah. Sebab didatangkan dua. Takrifan yang pertama tu apa di dunia. Takrifan yang kedua ni apa di dunia. Sebaliknya apa di akhirah. Ni comel. Apakah di dunia, apakah di akhirah. Dunia tiap-tiap barang yang tiada memberi manfaat, tiada memberi guna, kemudian daripada mati.
Itu dunia. Dan akhirat itu tiada yang beri manfaat kepada mati sekalipun sekalipun perkara dunia. Jadi kalau kita nak ambil takrifan ni kak, kalau kita kata harta benda kita yang ada di tangan kita ni, kalau kata tidak ada manfaat lepas dia mati, panggil dunia lah. Tapi kalau harta benda yang ada ni beri manfaat lepas dia mati, kita gunakan untuk bekalan akhirah. Dengan harta benda ni kita gunakan untuk kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian harta benda ni pula kita tinggalkan kepada anak cucu kita yang hidup pun jalan akhirah. Itu semua dipanggil akhirah. Sebab apa? Sebab memberi manfaat kepada kita selepas daripada mati. Itu akhirah lah. Lepas tu nak jadi akhirah ni balik pada ilmu dan amal akhirah. Nak jadi akhirah balik pada ilmu dan amal akhirah. Ada ilmu akhirah, ada amal akhirah. Apa pekerjaan sekalipun, walaupun rupa dunia sekalipun, dinamakan akhirah. Tanpa ilmu akhirah, ilmu agama, perkara akhirah pun takkan jadi akhirah, menjadi dunia semata-mata. Jadi nak akhirah, ilmu. Man arada dunya fa'alaihi bil ilm, wa man arada al akhirah fa'alaihi bil ilm, wa man aradahuma fa'alaihi bil ilm. Sesiapa yang nak dunia kena ada ilmu, siapa yang nak akhirah kena ada ilmu. Ada ni, nak akhirah kena ada ilmu, barulah dapat akhirah. Mana orang ada ilmu agama ni, dia akan dapat akhirah walaupun perkara tu perkara rupa dunia sekalipun. Dunia belaka, makan minum dunia, makan pakar dunia, semua dunia. Tapi makan minum macam mana? Makan minum mengikut hukum syarak, sumbernya, apa yang dimakannya. Kemudian makannya apa? Makan untuk sehat, bertenaga, nak beribadah kepada Allah, nak belajar, nak beramal, nak belajar, nak beramal. Itu semua akhirah, bukan dunia. Tidur malam, tidur kenapa? Nak istirahat badan, esok nak beribadah, nak belajar, nak beramal, nak bekerja, cari nafkah yang wajib atas kita untuk tanggung keluarga. Tidur tu akhirah, pahala, ada manfaat lepas dia mati. Itu je. Jadi nak jadi akhirah, nak akhirah, ilmu lah. Ilmu akhirah kena ada lah. Tapi kalau ilmu akhirnya tidak ada, contohlah ilmu pegangannya tidak ada, semayang tunggang-tunggik pun bukan akhirah. Sebab tak ada manfaat lepas dia mati. Menjadi haba'an mansura, debu yang berterbangan, tak ada manfaat dia mati. Rupanya rupa akhirah, tapi ada manfaat ke tak? Tak ada. Sebab apa? Mana ilmu akidahnya? Apa dunianya? Orang panggil orang baik. Orang panggil orang baik lah. Semayang tak tinggal, berjemaah tak tinggal, selalu tolong orang, infak, sedekah jariah. Tapi ada manfaat dah lepas mati. Tanpa ada ilmu akhirah yang asasnya ada ilmu akidah, tak ada. Tak ada akhirah itu dunia, walaupun rupa akhirah. Jadi nak akhirah, ilmu. Man aradal akhirah fa'alaihi bil ilm. Orang nak akhirah, ilmu amal. Dua tu. Ilmu akhirah kemudian amal. Apa perkara akan menjadi akhirah. Ilmu pula kena cukup-cukup. Ilmu tauhid, fiqh, tasawuf. Kalau belajar ilmu tauhid, belajar ilmu fiqh, tapi tasawufnya tak belajar ilmu tauhid fiqh, niatnya untuk dapat habuan dunia, riak, itu dah sebesar pula riak tu. Ada manfaat di hari akhir? Tak ada. Sebab apa? Tak lengkap dengan tasawuf. Belajar kena betul, niat kena betul. Belajar kena betul lah. Tauhid, fiqh, tasawuf, niat kena betul.
Kalau niat bukan kerana Allah, niat kerana dunia, nak dapat pekerjaan dunia, menjadi pakar dalam bidang agama, bidang-bidang tertentu, senang bekerja, gaji jadi besar, itu bukan akhirah. Walaupun rupanya belajar agama. Iaitu nak akhirah, pokok pangkalnya balik kepada ilmu akhirah. Ilmu dan amal, perkara rupa dunia sekalipun akan menjadi akhirah. Sebaliknya, tanpa ilmu akhirah, dunia semata-mata, walaupun rupa tu rupa akhirah sekalipun. Sebab dunia tiap-tiap barang yang tiada memberi manfaat, tiada memberi guna, kemudian daripada mati, itu dunia. Ni contohlah bab harta. Harta orang nampak dunia je lah. Bila mati saja harta dipusakai. Kalau infak akhirah. Kalau tinggal harta dipusakai oleh anak-anak cucu, tak panggil akhirah. Kenapa? Ya, kenapa berpahaman seumpama tu? Harta yang ditinggalkan dipusakai oleh anak-anak yang lengkap dengan ilmu akhirahnya, maka anak-anak kita meneruskan dengan amal akhirah. Harta tu bagi manfaat tak kepada kita orang mati? Manfaat akhirah lah tu. Tapi maknanya anak cucu kita tu ilmu akhirahnya cukup. Anak cucu kita ilmu akhirahnya cukup. Jadi harta yang kita tinggal dipusakai oleh anak cucu kita ahli akhirah lah panggilnya. Jadi harta tu akan digunakan untuk mengabdikan diri akan Allah yang sebenar, berlandas kepada ilmu. Adakah harta yang dipusakai itu dunia? Beri manfaat pada mati? Akhirah lah. Sebaliknya, kalaulah, ni pengajaran lah, kalaulah kita ni harta kita infak sebanyak-banyak mungkin, kita infak, tapi akidah kita macam mana? Tidak ada ilmu akidah, tidak berpegang akidah sebenar. Yang kita infak sekajariah ada manfaat daripada mati? Tak ada. Itu bukan akhir, itu dunia, dapat kemasyhuran sebagai orang dermawan. Itu je lah. Pak Nabi katakan, wa man anfaqta misla uhudin zahaban fi sabilillah. Sesiapa yang menginfakkan nisbah emas seumpama bukit Uhud fi sabilillah, diinfak seumpama diinfak akan walau anfaqta misla uhudin zahaban, walau anfaqta misla uhudin zahaban fi sabilillah, jikalau engkau infak seumpama bukit Uhud besarnya, apa ni, emas, pada jalan Allah, tidak akan diterima oleh Allah sehingga engkau beriman dengan qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Infak seumpama bukit Uhud nisbah emas pada jalan Allah, tak akan terima selagi engkau tidak beriman dengan qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita nampaknya ni orang akhirah, infak fi sabilillah sepenuhnya, ni harta banyak untuk nak tinggal kepada anak cucu. Tinggal apa? Buat bekal akhirah kita ni. Apa nak tinggal anak cucu? Anak cucu mana ni? Anak cucu yang dibina atas landasan akhirah. Tinggal harta pada mereka, biar mereka gunakan harta kita untuk mengabdikan diri akan Allah akhirah lah. Tapi kalau kita sayang untuk infak sekarang, kita tinggal harta benda kita kepada anak cucu yang langsung tak ada ilmu akhirah, ilmu dunia semata-mata, harta tu tak ada manfaat pada kita lepas kita mati, memang dunia sungguh lah. Itu dunia sungguh tu. Harta banyak, nak infak sayang, nak tinggal kepada anak-anak,
anak-anak tu berjaya dah dunianya, senang dah dunianya. Kemudian anak-anak tu ilmu akhirahnya macam mana? Dikesampingkan, tinggal kepada anak-anak seumpama tu memang jadi dunia. Dengan kesenangan anak tu ada, dilimpahi pula dengan harta pusaka, lagilah mereka bermewah-mewah dengan kehidupan dunia. Kita mati tanpa manfaat ke tak dapat manfaat, itu dipanggil dunia sungguh. Kata-kata nak akhirah, kita kena ada ilmu akhirah. Nak tinggalkan harta kepada anak-anak untuk jadi bekal akhirah, anak-anak kita pun lengkap dengan ilmu akhirah. Kan jadi akhirah belaka lah. Kalau dah kita takrifan ambil molek. Dunia tu apa dia? Akhirah tu apa dia? Ni itu ahli dunia. Itu bola ahli akhirah. Berapa ahli akhirah duduk masjid sama-sama. Ilmu akhirahnya macam mana? Jadi dunia tiap-tiap barang yang tiada bermanfaat kepada dia mati. Akhirah tiap-tiap barang yang bermanfaat kepada dia mati. Tu. Didatangkan dunia satu, akhirah satu. Kemudian kasih akan dunia ni dicela pada syarak. Dan kasih akan dunia menjadi kepala punca bagi segala kesalahan. Kemudian didatangkan ayat fa amma man tagha wa asaral hayatad dunya fa innal jahima hiyal ma'wa. Artinya adapun mereka yang melampaui akan yang harus kepada yang haram ni, dan memilih ia akan hidup dunia, memilih hidup dunia dengan mengikut keinginan yang diharamkan. Ni tafsiran dicomel. Dia pilih dunia kerana dia kasih akan dunia dengan mengikut keinginan yang diharamkan. Maknanya kalaulah ialah kita ni kadang-kadang nak keinginan kita, keinginan nak hot tu, nak hot ni, hot mewah-mewah lah sikit. Tahu? Sedap-sedap lah sikit. Kalau kata contoh, kalau kenderaan hok hebat-hebat lah, kenderaan hok mewah lah sikit, bukan keinginan tu. Tak keinginan. Walah kereta mana pun sapa je, cepat lambat je lah. Cakap gitu dah, sapa je, cepat lambat. Tapi keadaannya tak sama. Hok kereta sedap tu sapa dia tak penat. Hok kereta tak sedap tu sapa dia tu kau ubah lah, demang lah sehari dua. Gitu je lah, siapa je. Tapi keinginan ni, cita-cita di hati, nak tu nak ni. Tapi walaupun cita-cita nak tu nak ni keinginan, tapi bukan keinginan yang diharamkan. Ini apa ni? Memilih akan kehidupan dunia ni, hidup dunia dengan mengikut keinginan yang diharamkan. Ni hak kasih akan dunia, pilih dunia, dia mengikut keinginan yang diharamkan. Ini boleh dicela. Dia nak bermewah-mewah dengan benda dunia, keinginan lah panggil tu. Macam mana nafsu? Tengok hok molek-molek tu, kereta hok mewah tu, wah hati telio ke tak? Telio nak, cuma mampu tak mampu je. Cuma mampu tak mampu je. Ke tak ingin, tak telio tengok kepada kenderaan mewah contohnya lah, tak ingin. Kan banyak kan kat mewah so tu parking sebelah kita parking sebelah dia. Rasa mana? Tak ingin. Ingin. Mana ada cerita tau, ada cerita kalau rezeki Tuhan kurnia banyak, nak juga. Tapi nak juga pun cari rezeki, tetap jaga hukum. Nak keinginan ni biar, dapat ngejalan mana pun biar. Janji boleh, mana keinginan kita tu biarlah, janjilah dapat ke jalan mana pun, betul salah tak kira. Janji boleh dapat apa yang kita ingin. Itu keinginan yang diharamkan. Ingin tetapi bukan yang diharamkan, itu tidak dicela.
Tapi kalau hati duduk ingin kepada sedap seumpama tu merugikan akhirah, bukan comel. Duk khoyat, tengok kereta mewah, khoyat. Comel ke gitu? Mananya comel pun? Khoyat saja. Wa abih bicara hati je. Tapi tak boleh pun, tak boleh pun. Tak comel, tapi dicela ke tak? Tak. Ingin ke tak? Ingin. Tapi tak sampai peringkat hukum hakam belakang kira. Itu belum lagi hak dicela pada syarak. Hak rugi tu rugi akhirah. Jadi di sini ni memilih ia akan hidup dunia dengan mengikut keinginan yang diharamkan. Ini tafsiran. Mengikut keinginan yang diharamkan, maka bahawasanya api neraka jahanam itu ia tempat kediamannya. Jikalau tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Lau kanatid dunya ta'dilu indallahi janaha ba'udatin ma saqa kafiran minha syurbata ma'in ma saqa kafiran." Macam mana hak cetakan baru? Kafiran ada tak alif lepas ra? Tak ada. Hak Rumi ada tak alif lepas daripada? Kafirun ke kafiran? Hak Rumi. Kafirun bukan kafiran. Hak Rumi pun tak ada alif lepas daripada ra. Kafiran ada alif lepas daripada ra. Kalau tak ada alif lepas daripada ra, kafirun. Dia kena kafiran lah tu, waktu maf'ulun bih. Kafiran masako kafiran. Nescaya tiada memberi minum ia Allah kafiran akan orang kafir, minha daripadanya, syurbata ma'in, sekali minum air, setegak air sekalipun. Jadi kafiran di maf'ulun bih pada saqa. Ma saqa tu jawab dia lau. Ma saqa nescaya tidak memberi minum ia Allah kafiran akan orang kafir. Kafiran. Kena bubuh alih lepas daripada ra, bukan kafirun. Jadi fa'il pulaknya, jadi maf'ulun bih di situ. Jadi hak cetakan baru pun tak ada alif lepas dia ra. Tak ada. Sebab saya ni cetakan lama. Kadang-kadang cetakan lama ni dia ada silap cetak. Dia tanya hak cetakan baru tu, dia kafiran, dia jadi maf'ulun bih. Akan orang kafir. Artinya jika ada dunia itu, artinya jika ada dunia itu menyamai pada sisi Allah, menyamai, ni mana ada nilai, ada harga jika timbang pada sisi Allah ni sebelah sayap nyamuk. Kalau dunia ni lah ada nilai di sisi Allah, menyamai sebelah sayap nyamuk. Jika timbang sebelah sayap nyamuk. Sayap nyamuk pun sayap nyamuk ada. Pasang tak sayap nyamuk? Tak pasang tu. Kita duk katok-katok nyamuk tu, tak jin belek tengok tu. Adalah sayap tu. Sayap nyamuk. Bukan sebelah je ni, sebelah sayap nyamuk ni kalau timbang, kira ni tu. Kalau timbang, kalau timbang atas ni atas, hak nimbang tu lah, hak nimbang hak elektronik apa,
Ambil sayap nyamuk tu nak ambil satu hal dah, letak. Naik dah nombor. Naik dah nombor. Tak naik dah. Maknanya sebelah sayap nyamuk. Mana kalau kayak gitu tak ada nilai lah. Gitu. Kalaulah dunia itu menyamai pada sisi Allah sebelah sayap nyamuk, nescaya tiada memberi minum ia Allah, masaqa, tiada memberi minum ia Allah akan kafiran, akan orang kafir, minha, daripadanya, daripada dunia, syurbata ma'in, setegak air sekalipun. Apa dia terima? Sekali minum air. Kalaulah dunia ni ada nilai di sisi Allah, nilai tu menyamai sebelah sayap nyamuk. Mana apa di sini? Tak ada nilai lah. Kalau ada nilai sebelah sayap nyamuk, ada nilai. Allah Ta'ala tidak akan beri orang kafir minum daripada dunia ni walaupun setegak air. Coba orang kafir mensyirikkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi air ni daripada dunia, kalau ada nilai sikit je dunia ni, air tu bernilai di sisi Allah. Orang kafir setegak air pun Allah Ta'ala tidak akan beri minum. Kalau ada nilai. Mana pun tak ada nilai. Sebab itulah orang kafir bukan setegak air, bagai-bagai kemewahan dunia mereka dapat. Bahkan mereka lah yang menguasai kehidupan dunia ni. Mereka yang menguasai. Sebab begitu? Sebab dunia tak ada nilai di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dunia mana? Tiap-tiap barang yang tidak beri manfaat lepas dia mati. Yang bernilai hanyalah akhirah. Tiap-tiap barang yang beri manfaat lepas dia mati. Mana kalau dunia tu semata-mata bernilai di sisi Allah Ta'ala, walaupun kalau timbang ni seberat setengah sayap nyamuk sekalipun, nescaya orang kafir tidak berhak dah nak minum air. Sebab orang kafir mensyirikkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi Allah beri bagai-bagai kemewahan dunia kepada orang kafir. Sebab apa? Sebab dunia tidak ada nilai di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang kafir dapat bagai-bagai, itu datang daripada rahman, kemurahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rahman, kemurahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kan kemurahan Allah Ta'ala ni umum, meliputi kepada sekalian makhluk Allah. Adapun kasih sayang Allah, rahim Allah hanya kepada orang-orang yang mukmin jua. Itu rahim Allah khas kepada orang-orang yang mukmin jua. Adapun rahman, kemurahan Allah Ta'ala, Allah Ta'ala kurnia bagai-bagai kepada sekalian hamba Allah. Walaupun tu kafir sekalipun dapat dunia bagai-bagai. Sebab apa? Sebab dunia tak ada nilai di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab itulah kalau seseorang ni ahli dunia bukan ahli akhirah, dia berjaya dengan kehidupan dunia, walhal akhirahnya diletak belakang. Kenapa dia berjaya? Dunia tak ada nilai di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini cerita orang dunia, orang Islam. Orang kafir tak ada langsung dahnya syirik kepada Allah. Allah Ta'ala beri bagai-bagai kemewahan dunia. Betul juga orang tu tengok dia semayang pun tidak, apa pun tidak, tapi dia ni berjaya lah. Orang yang semayang bang tu pula tak berapa berjaya mana. Orang yang tak semayang hidup mewah, lepas tu membelakangkan hukum joli ke apa contohnya, tapi Tuhan mana qadakkan dianya dengan kejayaan. Sebab dunia tak ada nilai di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Itu dia panggil apa tu? Istidraj daripada Allah Subhanahu wa taala. Dia panggil apa? Istidraj daripada Allah Subhanahu wa taala. Kufur kepada Allah, derhaka kepada Allah orang Islam, tapi Allah beri istidraj sampai masa mati dianya seksaan lah. Di alam barzah. Hak Tuhan beri tu dia panggil istidraj daripada Allah Subhanahu wa taala. Hak dalam dalam Al-Quran Allah Ta'ala berfirman, falamma nasu ma zukiru fatahna alaihim abwaba kulli syai'in hatta iza farihu bima utu akhaznahum baghtah. Tuhan kata, maka tatkala lupa mereka itu akan barang yang diperingatkan kepada mereka, lupa, kami akan buka ke atas mereka pintu bagai-bagai nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga mereka gembira dengan nikmat yang mereka dapat. Gembiralah. Akhaznahum baghtah, nescaya mengambil kami akan mereka secara mengejut. Tiba-tiba mati. Saksaan menanti. Hak didapat bagai-bagai tu atas jalan istidraj, bukan atas jalan redha Allah Subhanahu wa taala, bukan atas jalan ihsan Allah Subhanahu wa taala. Atas jalan istidraj daripada kemurahan Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah dia dalam bab berjaya tak berjaya dunia ni bukan penentuan kita ni betul ke tak betul. Ada ni, betul tak betul, jalan sebenar tak sebenar, hak Tuhan redha ataupun tidak, kembali kepada iman dan amal soleh. Beriman dan beramal soleh, beramal berpandu kepada ilmu, ini orang yang diredai oleh Allah Subhanahu wa taala, sama ada atas dunianya dia berjaya ataupun atas dunia dia tidak berjaya. Bukan penilaian seseorang itu Tuhan redha kerana dia dapat kejayaan, bukan. Ini cerita pengajaran lah. Dianya tanpa ilmu dia minat kepada satu-satu jemaah, diturut jemaah agama lah ni. Kemudian tak berapa minat diturut orang lain pula. Tak berapa betul, baru diturut orang lain pula. Dinilai dengan apa tak tahulah, sebab dia ilmu agama tak ada. Dia turut nak nilai betul salah kena ada ilmu, neracanya kena ada, neracanya ilmu. Dia tak ada neraca, dia nilai. Tak betul jalanan dia ni. Nilai apa? Siapa satu peringkat, dia turut satu jemaah, tiba-tiba pekerjaan dia berjaya. Sebelum ni dia ikut satu-satu jemaah, pekerjaan dia turun naik. Akhir sekalinya dia ikut satu jemaah yang lain pula, tiba-tiba berjaya pekerjaan dia, naik pekerjaan dia. Dia pun buat dia pun inilah ini bahawa hak saya ikut sekarang ni hak sebenar. Sebab apa? Sebab berjaya. Kalau tak sebenar takkan berjaya. Ni dah, oleh kerana dinilai sebelum ni pun tak ada neraca dah. Akhirnya keluarlah keputusan dia. Sebenar dianya hak jalanan sekarang. Kerana apa? Kerana kehidupan dunia sudah berjaya. Ni lagi tu salah hawa-hawa lagi dah. Kalau berjaya dunia, nilai yang Tuhan redha sebenar, orang kafir lagi berjaya dunianya. Orang munafik lagi berjaya dunianya. Orang fasik sembahyang bang pun tidak, mana berjaya dunianya. Betul ke tak betul jalan? Redha ke tak Tuhan? Beriman, beramal soleh ataupun tidak? Nak beriman, ilmu akidahnya macam mana? Amal soleh, taat zahir batin, pekah tasawufnya macam mana? Tiga-tiga ilmu tak belajar. Tapi ilmu dunianya memang tinggi lah. Ni pelik hipokrit manusia. Apa hipokrit manusia?
Nak berjaya dunia sementara, dia belajar daripada budak. Belah-belah tahun berjaya dunia. Nak berjaya akhirah, belajar tambah. Lepas tu pandai-pandai pula dinilai. Hak jalan akhir betulnya hak mana? Pandai pula dia. Mana hipokrit lah. Nampak betul lah, nak berjaya dunia kena belajar sungguh-sungguh. Nak berjaya akhirah, tambah belajar. Lepas tu pandai nak nilai pula. Manakah jemaah jalanan hak betul, hak Tuhan redha. Inilah pula. Nilai ke mana? Sekarang saya berjaya kehidupan dunia. Ni hak jalan yang sebenar. Ni. Jadi makna nak dapat dunia tu dia belajar sungguh-sungguh. Nak dapat akhirah ni dia pakai ikut jalan dia je. Dunia tak ada nilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kejayaan atas jalan istidraj kalau kita bukan di kalangan orang yang diredai oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang diredai oleh Allah, radhiyallahu anhum. Redha Allah taala daripada mereka itu. Siapa mereka itu? Alladzina amanu wa amilus solihat. Surah Bayyinah tu nah. Innal ladzina amanu wa amilus solihat tu nah. Inilah hak radhiyallahu anhum. Hak Tuhan redha. Balasannya balasan yang sebenar-benar, iaitu akhirah. Bukan balasannya di atas dunia. Sebab apa Tuhan tak balas atas dunia? Sebab dunia tak ada nilai. Jadi orang Tuhan redha ni balasan sebenarnya hari akhirah. Tengok macam mana Nabi SAW. Apa dunia yang ada pada Nabi SAW? Nabi meninggal dunia, apakah harta yang Nabi tinggal? Tak ada. Cuba sebab kekasih Allah Subhanahu wa taala. Tempat balasan bukan di dunia, di akhirat. Orang yang beriman dan bersoleh, Tuhan kurniakan dunia atas jalan ujian. Atas jalan ujian pula. Atas jalan ujian daripada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang kufur dan derhaka kepada Allah, Tuhan beri dunia atas jalan istidraj. Sebab apa? Sebab dunia tak ada nilai di sisi Allah. Walaupun nilai sebelah sayap nyamuk sekalipun. Kalau dia nilai seumpama tu, nescaya orang kafir tak akan dapat minum air walaupun hanya setegak. Sebab orang kafir yang mensyirikkan Allah, kalau air hak daripada dunia tu ada nilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini cerita dunia hak dunia lah. Hak tidak ada manfaat lepas daripada mati. Tak ada nilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ad-dunya sijnul mu'mini wa jannatul kafir. Artinya bermula dunia itu penjara bagi orang yang beriman dan syurga bagi orang yang kafir. Mana apa penjara? Orang beriman ni banyak peraturan dianya. Orang kafir bebas. Syurga kan bebas kan? Syurga di hari akhirah bebas. Kita bebas. Di dalam syurga sabar tak ada dah, zuhud tak ada dah, qanaah tak ada dah, bebas. Ya ada di syurganya syukur, syukur masih lagi ada. Tapi ada tak lagi zuhud? Apa tak ada dah. Mana apa? Bebas. Itu syurga. Jadi sekarang ni atas dunia siapa hok bebas? Orang kafir. Syurga lah. Orang beriman penjara. Sebab apa penjara? Penjara ada peraturan. Ni huraian lah. Ada menyatakan dunia ni syurga bagi orang kafir. Syurga lah. Nak banding dengan akhirat. Walaupun atas dunia ni dia apa kedana sekalipun kafir ni, tapi di hari akhirah keseksaan, barzah keseksaan. Jadi atas dunia ni syurgalah nak nilai dengan hak seksaan selepas daripada mati. Walaupun atas dunia ni dia apa kedana sekalipun syurga dah. Nak banding dengan seksaan lepas daripada mati.
Itu dia ada huraian-huraian lah. Apa maksudnya? Dunia penjara bagi orang mukmin, kemudian syurga kepada orang kafir. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aftah alaina futuhal arifin. Allahumma allimna ilma aqdamin wa fahimna famas sabiqin warzuqna ruqat talibin. Allahumma zidna ilma wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.